Kita bersama dalam rancangan Motivasi Pagi yang diterbitkan oleh Puan Mazlina binti Ismail. Saya sekali lagi Dr. Jamil Azhar bin Haji Mulkan bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidup manusia ini tidak sama. Ada yang mempunyai masalah penyakit, ada yang mempunyai masalah anak-anak istimewa, ada yang mempunyai masalah rumah tangga, ada yang mempunyai masalah di tempat kerja dan sebagainya. Ini adalah rencam, ini adalah asam garam kehidupan yang mesti dilalui oleh semua orang. Tidak adalah satu manusia pun yang bila dia hidup dia tak menghadapi apa-apa masalah. Sama ada yang pertama dia tak normal orang tu, ataupun memang dia tak waras. Dua tu je. Kalau dia orang waras dan normal, dia akan menghadapi masalah. Ini masalah tu sebenarnya satu simptom bahawa kita masih sihat. Jadi kita jangan takut dengan masalah, jangan lari dengan masalah. Kerana musibah yang menimpa kita itu adalah satu tingkatan mana Allah menguji manusia untuk meningkatkan tahap makamnya dari satu makam ke satu makam, tahap keimanannya, tahap ilmunya, tahap pengalaman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila di akhirat nanti Allah akan memanggil semua manusia di dalam syurga dan Allah akan mengumpulkan orang yang bersembahyang, bersolat. Panggil, kata Allah, wahai manusia yang bersolat, banyak manakah telah kamu lakukan solat kepada aku? Maka disebutlah oleh orang-orang tertentu bahawa amalannya begini-begini. Kata Allah kepada malaikat, timbanglah amalnya itu, di mana khusyuknya, di mana sempurnanya solatnya, di mana cacatnya, di mana rosaknya solatnya, di mana lalainya solatnya. Akhirnya bila ditolak campur, maka solat itu tadi tak dapat menyelamatkannya daripada dijampak ke dalam neraka. Kemudian dipanggil pula orang yang berpuasa. Banyak mana puasa kamu? Ada yang mengatakan kami berpuasa setiap Isnin Khamis. Ada yang mengatakan kami berpuasa setiap selang sehari. Puasa Nabi Daud, puasa yang terbaik. Allah hisap lagi, panggil malaikat, wahai malaikat, timbangkan puasanya, kerana puasanya belum tentu menyelamatkannya daripada api neraka. Rupanya banyak daripada puasanya dilakukan kerana nak menunjuk kepada orang bahawa dia kuat berpuasa. Ada juga manusia macam tu. Maka amalannya ditolak oleh Allah dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Dipanggil pula orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah. Ini ibadat yang tertinggi, mati pada jalan Allah. Maka dipanggil, wahai orang yang berjihad pada jalan Allah, sebanyak manakah kamu telah melakukan jihad fi sabilillah? Maka disebutlah oleh orang yang berjihad fi sabilillah ini, aku membunuh sekian-sekian musuh, aku menewaskan sekian-sekian musuh. Kata Allah, wahai malaikat, bawalah amalannya itu ditimbang. Rupa-rupanya kebanyakan daripada keberaniannya itu bukanlah kerana Allah, tetapi kerana ingin digelar sebagai pahlawan dan pendekar, supaya orang kata dia ni manusia yang berani. Maka Allah tolak segala amalannya walaupun mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu lagi golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil. Golongan ini ialah mereka yang ditimpa musibah. Ada yang mempunyai penyakit yang kronik, ada yang terlantar berpuluh-puluh tahun, ada yang dilanda musibah seperti tsunami, mati mengejut, seluruh keluarganya mati pada hari yang sama. Ada yang mati ditelan oleh gempa bumi. Apa saja musibah, kecil atau besar skalanya, tapi dia sabar. Ada yang kematian anak masa kecil, ada juga yang mempunyai anak yang istimewa. Maka akhirnya dipanggil orang-orang yang ada musibah ini yang sabar. Maka ketika itu Allah bertanya kepada mereka, adakah kamu benar-benar sabar di atas segala yang aku berikan ujian dan musibah pada kamu? Kata mereka, ya Allah, sesungguhnya kami telah sangat sabar, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah, jika sekiranya kami tak dapat mencapai kesabaran yang kau inginkan. Ketika itu Allah memanggil malaikat, wahai malaikat, tidak akan aku hisap sedikit pun amalan mereka ini, bahkan engkau curahkanlah rahmat aku pada mereka ini. Malaikat pun mencurahkan rahmat Allah, dicurahkan lagi rahmat Allah, dicurahkan lagi rahmat Allah, dicurahkan lagi rahmat Allah. Berhari-hari dicurah rahmat Allah, bertahun-tahun dicurahkan rahmat Allah ke dalam amalan mereka, berpuluh tahun, beribu tahun, sehingga orang-orang yang tidak ditimpa musibah bertanya kepada Allah, Allah, apakah kami juga tak ditimpa musibah macam mereka, ya Allah? Sesungguhnya kalau kami tahu beginilah besarnya, beginilah besarnya rahmat-Mu kepada orang yang ditimpa musibah dan mereka sabar di atas
musibah itu. Nescaya kami akan berdoa kepada Engkau, timpakanlah musibah itu hari-hari kepada kami, ya Allah. Inilah satu bentuk janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dalam sebuah kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin karangan Imam Ghazali. Sidang pendengar sekalian, sebab itu tidak perlu kita bersedih dengan musibah. Bahkan kita patut merasa kuat dengan musibah ini. Kerana apa? Kita akan dapat rahmat Allah yang tidak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya tanpa henti selama-lamanya kepada kita. Jadi apakah yang lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sidang pendengar sekalian, apabila anak-anak kecil yang mati ketika mana mereka dilahirkan atau selepas dilahirkan, sebelum mereka akal baligh, Allah Ta'ala kumpulkan kanak-kanak ini di tepi haud, telaga syurga yang dipanggil telaga Al-Kawthar. Apabila Allah kumpulkan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, wahai anak-anak kecil syurga, aku perintahkan malaikat untuk membawa kamu semua ke dalam syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga. Kata anak-anak ini, tidak ya Allah. Aina abaina wa ummahatina, di manakah bapa-bapa kami dan ibu-ibu kami? Kerana sesungguhnya Engkau telah menjanjikan kepada kami, tidak sekali-kali akan Engkau masukkan kami ke syurga kecuali kami masuk bersama ibu dan bapa kami. Maka pada hari ini kami tuntut janji yang telah Engkau janjikan kepada kami, kerana Engkau innallaha la yukhliful mi'ad, Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya kepada hamba yang beriman kepada Allah. Maka akhirnya Allah telah memanggil malaikat, wahai malaikat, carilah di manapun ibu bapa mereka ini, walaupun di dalam neraka sekalipun. Keluarkanlah ibu bapa mereka ini dan masukkanlah mereka ke dalam syurga. Kerana sesungguhnya rahmat aku melebihi daripada kemurkaan aku. Dan pada hari ini telah wajiblah rahmat aku kepada anak-anak ini, kerana kesabaran ayah dan ibu mereka menghadapi kematian mereka semasa mereka masih kecil. Jadi ibu bapa yang dirahmati sekalian, yang mempunyai anak-anak yang istimewa, janganlah merasa rendah diri dan rendah hati, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan anak yang kecil tadi, akan mengheret kita masuk ke syurga walaupun kita berada di mana sekalipun. Kerana itu adalah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Moga-moga menjadi satu motivasi yang baik kepada yang baik itu daripada Allah yang lemah tadi. Saya mohon ampunan maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.